Allah, 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 Ya Allah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani aw kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini sampailah ke hari ini, tidak ada satu saat pun yang berlalu dalam hidup kita melainkan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan ke atas diri kita ni terlalu banyak nikmat yang begitu istimewa, yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu hebat, sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Wahai sekalian para hamba-Ku, kalaulah seandainya kamu semua berusaha, kamu semua buat keputusan untuk bilang satu persatu nikmat yang telah Aku kurniakan kepada kamu semua, nescaya kamu tak akan mampu membilang. Maka ulama kata kalau nak bilang nikmat Allah pun kita tak mampu, maka lebih-lebih lagi kita tak akan mampu nak membayar segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah Ta'ala bagi pinjam nikmat kepada kita, tiap-tiap nikmat tersebut, maka kalau Allah cabut nikmat itu daripada kita, kita akan mengalami begitu banyak susah payah. Kita akan banyak mengalami kesukaran. Satu nikmat paling kecil, nikmat mata, kalau Allah cabut daripada kita, nescaya kita akan mengalami banyak susah payah. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ulama kata mengapa Allah bagi dalam banyak-banyak makhluk di dunia ni, makhluk manusialah makhluk yang paling banyak mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala terlalu mencintai dan menyayangi kita semua. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, sebagai bukti sayangnya Allah kepada kita, sebab itu bila mana Allah menciptakan manusia, Allah telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran, menyatakan kebanggaannya, menyatakan kegembiraannya, menyatakan betapa Allah Ta'ala begitu berbangga, begitu kagum dengan manusia, sehingga Allah Ta'ala telah menyatakan Wat-tin, Waz-zaitun, Wa-turi sinin, Wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina yang hebat, Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sebaik-baik kejadian. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu sekalian, dalam banyak-banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ulama kata hampir 18,000 jenis makhluk yang Allah ciptakan, maka hanya 2 makhluk yang Allah pilih untuk diisikan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah letakkan makhluk ini dalam syurga. Makhluk lain walau macam mana hebat pun ibadah mereka, khidmat mereka, bahkan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat tak biasa durhaka pada Allah Taala. Semua hidup satu dosa pun, dosa kecil pun tak pernah buat,
bukan sekadar dosa kelalaian pun tidak pernah. Mereka tak pernah cakap benda sia-sia, tak pernah fikir tentang benda sia-sia, tak pernah buat pekerjaan sia-sia, terlintas dalam hati untuk durhaka pada Allah pun tak pernah. Tetapi Allah Ta'ala tidak menjanjikan syurga untuk malaikat. Tetapi hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, dalam banyak-banyak makhluk ini Allah pilih jin dan manusia untuk Allah Ta'ala letakkan dalam syurga. Tetapi dua makhluk ini mereka terpaksa menjalani ujian daripada Allah Ta'ala di atas muka bumi ini sepanjang hidup mereka. Ulama kata, hadirin dan rahmati Allah, kalaulah Allah Ta'ala tidak hantar kita ke muka bumi ini, ke alam dunia ini sekalipun, Allah Ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, Allah Ta'ala dah tahu dah siapa di kalangan kita, sama ada jin ataupun manusia, yang bakal menjadi penghuni syurga dan bakal menjadi penghuni neraka. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala tahu hujung jatuh kehidupan kita, akhir hayat kita. Kita akan berakhir dengan husnul khatimah ataupun akan berakhir dengan su'ul khatimah, Allah tahu dah. Tetapi Allah Ta'ala yang maha bijaksana, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka buat satu perkara yang akan menimbulkan pertanyaan oleh para malaikat. Nanti kalau Allah Ta'ala terus ciptakan kita semua, ahli syurga terus bubuh dalam syurga, ahli neraka terus bubuh dalam neraka, maka nanti para malaikat akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Allah, si fulan ini berada dalam syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi iaitu di puncak syurga Jannatul Firdaus, diletakkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Tetapi wahai Allah, kami tak tahu apakah kehebatan dia, apakah kemuliaan yang ada pada diri dia, bagai lagu mana iman dia, lagu mana amal dia, kami tak pernah tengok. Kerana itu wahai Allah, apakah yang menyebabkan keistimewaan, yang menyebabkan engkau campakkan dia, engkau letakkan dia ke dalam syurga. Dan nanti Allah Ta'ala tak suka kalau malaikat nak tanya, wahai Allah, apakah hikmah engkau campakkan si fulan ini dalam neraka yang paling dalam, sedangkan kami tak tahu apa dosa yang pernah dilakukan sepanjang hidup dia. Maka atas maksud itulah Allah telah menciptakan satu alam yang dinamakan sebagai alam dunia, untuk Allah Ta'ala uji siapa di kalangan kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk manusia, untuk menguji siapa di kalangan mereka ini, di kalangan manusia 7 bilion manusia di saat ini yang ada dalam dunia ini, siapa di kalangan mereka yang kembali ke alam akhirat mempersembahkan amal ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk itulah tuan-tuan dan yang rahmati Allah, di atas maksud yang besar inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengumpulkan kita semua di alam roh sana. Sebelum kita mari ke alam dunia ni, semua di kalangan kita, sama ada yang taat ataupun yang durhaka pada Allah, sama ada yang beriman ataupun yang kufur pada Allah, telah dihimpunkan di padang Arafah, di alam roh sana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sapu bahagian bahu belakang Nabi Allah Adam AS. Lalu Allah keluarkan semua zuriat keturunan Nabi Adam AS, anak cucu Nabi Adam AS. Lalu Allah Ta'ala keluarkan roh tersebut, wa asyhadahum ala anfusihim. Lalu Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia di hadapan kita semua. Allah Ta'ala memberitahu, akulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan bagi sekalian kamu. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, percayakah kamu bahawasanya aku adalah Rabb kamu, pencipta kamu, pemberi rezeki kepada kamu, yang menghidupkan kamu, yang bagi makan kepada kamu, yang bagi senang kepada kamu, yang bagi susah kepada kamu, yang bagi manfaat kepada kamu, yang bagi mudarat kepada kamu, yang bagi sihat kepada kamu, yang bagi sembuh kepada kamu, yang bagi senang kepada kamu, yang bagi susah kepada kamu, dan seluruh hidup kamu akan gunakan untuk mentaati perintah aku. Maka di saat itulah seluruh manusia yang berkumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, bala syahidna, bahkan kami semua bersaksi, wahai Allah, bala syahidna, engkaulah satu-satunya Tuhan yang akan kami sembah. Bila kami datang ke alam dunia nanti, maka kami berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku berjanji, ya Allah, kalau kami datang ke alam dunia, seluruh solat kami, seluruh pengorbanan kami, seluruh harta kami, seluruh masa kami, seluruh kebolehan kami, bahkan hidup kami,
mati kami semuanya untuk mencari redha-Mu ya Allah. Semuanya untuk kami gunakan untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah. Kami akan gunakan seluruh apa yang Kau bagi, nikmat yang Kau bagi kepada kami yang begitu banyak, yang kami tak mampu nak bilang ini. Kami akan gunakan nikmat ini untuk kami taat kepada-Mu, untuk kami dekatkan diri kepada-Mu, untuk kami beribadah kepada Kamu. Kami tak akan gunakan untuk durhaka kepada-Mu ya Allah. Maka di saat itulah Allah beritahu, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Aku tak say, nanti di hari kiamat kamu akan beritahu kepada aku. Ketika mana aku tanya, aku beritahu kepada kamu, kenapa kamu datang kembali kepada aku membawa kegagalan? Mengapa hidup 60 tahun tapi kamu kembali sebagai satu orang yang gagal? Sebab itulah Allah Ta'ala kata, aku tak nak dengar alasan ini. Antaqulu yaumal qiyamah, jangan ada siapa di kalangan kamu nanti balik berjumpa dengan aku di alam akhirat mengatakan, ya Allah, jangan Kau azab kami. Kami tak tahu pun apa maksud, apa tujuan, apa maksud hidup kami datang ke alam dunia. Kami tak tahu ya Allah. Oleh itu tolong jangan azab kami. Tak ada siapa beritahu kepada kami, tak ada Nabi datang beritahu kami apa tujuan kami datang ke alam dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, seandainya aku tak hantar mana-mana Nabi pun, aku tak hantar Rasul-Rasul pun, aku tak hantar mana-mana kitab pun, tetapi dengan akal yang aku bagi kepada kamu sudah cukup untuk menyebabkan kamu menginsafi, kamu menyedari apakah hakikat, apakah maksud, apakah tujuan aku hantar kamu ke alam dunia. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang beritahu, walaupun begitu aku akan tetap mengutuskan 124,000 Nabi-Nabi untuk bagi peringatan kepada kamu. Aku tahu kerana dunia kehidupan yang penuh dengan tipu daya, kehidupan dunia penuh dengan kelalaian. Nabi SAW telah beritahu, innamad dunya hulwatun khadirah. Allah jadikan kehidupan dunia ini hijau dan manis. Wa anna Allah mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kamu khalifah di muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk Allah Ta'ala tengok bagaimanakah amalan-amalan kamu. Maka sebab itulah Allah tahu kita mudah terpedaya, manusia mudah terpikat dengan keindahan dunia. Sebab itu Allah berjanji untuk hantar 124,000 Nabi-Nabi. Dan Allah berjanji juga nak hantar kitab-kitab untuk tunjuk ajar kepada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan semua akal fikiran, Allah telah berikan akal fikiran kepada kita. Bahkan Allah jadikan alam semesta ini sebagai peringatan kepada kita semua. Tengok dunia, kita akan nampak kebesaran Allah. Tengok langit, nampak kebesaran Allah. Tengok bumi, nampak kebesaran Allah. Tengok laut, nampak kehebatan Allah. Bahkan Allah beritahu, fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kamu perhati pada diri kamu sendiri pun, kamu akan nampak keagungan Allah, kebesaran Allah. Betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan kita semua daripada setitik air, tuan-tuan. Kalau kita hari ini sebagai kontraktor yang paling hebat, sebagai engineer paling hebat, sebagai arkitek paling hebat, orang bagi kita setitik air, tuan-tuan, suruh buat sebiji rumah, lagu mana boleh buat kalau kita, tuan-tuan, setitik air kita bagi, dia bagi setitik air, tak bagi simen, tak bagi batu, tak bagi pasir, tak bagi besi, tak bagi apa-apa, kayu-kayu untuk kita buat, tak ada material, bagi setitik air. Boleh tidak kita sebagai, orang kata sebagai kontraktor yang paling hebat, untuk kita buat sebutir rumah, sebiji rumah dengan setitik air. Tetapi Allah yang maha hebat, tuan-tuan, daripada setitik air mani tadi yang hina, yang tidak ada nilai, tetapi Allah Ta'ala telah ciptakan manusia yang ulama kata ada perasaan, ada maruah, manusia yang ada ilmu, manusia yang ada semangat, manusia yang boleh bercakap, manusia yang boleh berfikir, manusia yang boleh bergerak. Daripada setitik air tadi Allah telah bentuk menjadi segumpal darah, daripada segumpal darah jadi seketul daging, seketul daging Allah Ta'ala bentuk kita dalam tempoh 9 bulan 10 hari. Allah bentuk perlahan-lahan jadi tulang. Tulang tadi Allah salut dengan wajah kita yang begitu cantik. Masya Allah, tiap-tiap orang mempunyai desain masing-masing wajah kita, tak sama dengan wajah orang lain, mempunyai kepribadian yang berbeza-beza. Ada orang jenis lembut, ada orang jenis kasar, ada orang jenis Masya Allah berdisiplin, ada orang kelang kabut dalam hidup dia. Tetapi ini semua adalah menunjukkan betapa hebatnya, betapa kayanya pencipta kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dengan itulah Allah Ta'ala telah hantar kita ke alam dunia. Tetapi Nabi SAW yang maha pengasih, yang maha penyayang, Nabi kita SAW, dia tak nak kita terpedaya dengan dunia ini. Nabi SAW adalah, ulama kata, daripada 1000 akal tadi Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW, 1 akal Allah bagi kepada seluruh umat manusia dalam dunia, tuan-tuan. Begitu hebatnya, begitu bijaksananya Nabi kita SAW. Sebab itulah Nabi ni di antara orang paling celik yang nampak hakikat dunia. Seluruh dunia dalam manusia ni merasakan dunia ni benda paling berharga sekali. Semua orang pakat kejar dunia belaka, sehingga siang malam pagi petang kita cari dunia. Tak ada masa kita nak bagi pada Allah. Kita dah lupa janji kita dengan Allah. Kita dah lupa dulu di alam roh, aku dah berjanji dengan Allah nak bagi seluruh hidup untuk Allah. Sembahyang aku untuk Allah, zikir aku untuk Allah, Quran aku untuk Allah. Sebab itu Allah bagi bulan Ramadan pada kita, nak tunaikan janji kita pada Allah Ta'ala. Tetapi bila kita mari ke alam dunia, kita nampak keindahan dunia, kita mula lupa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itulah, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi ni yang begitu cerdik, tuan-tuan. Nabi beritahu kepada kita hakikat dunia dalam 3 hadis, 3 potong hadis. Yang pertama, Nabi SAW pernah satu kali, tuan-tuan, dia berjalan di tepi bangkai kambing di Madinah, tuan-tuan. Berjalan, jumpa terserempak dengan bangkai kambing. Maka di saat itulah Nabi SAW beritahu, bagi offer kepada para sahabat, siapa di kalangan tuan-tuan ni yang berminat, berhajat nak beli bangkai kambing ni dengan nilai beberapa dirham, Masya Allah. Akhirnya para sahabat Nabi beritahu, ya Rasulullah, jangan kata beli, we saja pun tak sah. Tak? We free pun tak sah. Sebab apa? We free pun tak lewat gapo. Nak wasuk tak boleh, nak bakar pun tak boleh, nak sedekah ke orang pun tak boleh, moga bangkai. Maka Nabi SAW telah beritahu, demi Allah, sesungguhnya dunia ni di sisi Allah Ta'ala lebih hina berkali-kali ganda daripada bangkai kambing. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, semenjak Allah ciptakan dunia ni, Allah Ta'ala tak pernah pandang dunia ni dengan pandangan kasih sayang dan rahmat. Sebab itulah ulama tasawuf kata dunia ni menjadi musuh Allah Ta'ala, musuh kepada kekasih-kekasih Allah, dan musuh kepada musuh Allah Ta'ala. Dunia ni menjadi musuh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dunia ni menjauhkan hamba-hamba daripada Allah Ta'ala. Dengan sebab dunia, dengan sebab nak memancing ikan seekor, ada setengah orang tinggal sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Itulah dunia ni, tuan-tuan. Kadang-kala nak kejar duit PT 10 riyal, kita sanggup tinggalkan perintah-perintah Allah yang kita dah janji tadi dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itu dunia ni dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dunia ni musuh bagi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah macam kita ni, tuan-tuan. Pagi-pagi Allah pilih kita pergi mari sembahyang berjemaah di masjid. Tetapi siang karang, kadang-kadang dengan sibuk kerja kita, belum tentu sembahyang zuhur kita dapat berjemaah lagi. Sebab apa? Dunia ni menghalang kekasih Allah untuk mencapai makam yang lebih tinggi lagi. Sepatutnya kita lebih maju lagi, tapi dunia ni halangan bagi kita, tuan-tuan. Maka yang ketiga, dunia ni menjadi musuh kepada musuh Allah Ta'ala. Orang yang deraka pada Allah pun, dunia ni musuh pada dia. Sebab apa? Dengan sebab dunia ni tadi, dia akan semakin sibuk dengan maksiat, makin sedap buat dosa. Lagi Allah Ta'ala bagi mewah lagi, kau sihat, kau dia lupa diri, Masya Allah. Aku tak semaya pun sihat semata, sihat semacam sepuluh orang lain, boleh makan sepuluh orang lain. Ada kenderaan kadang-kala, aku hak tak semaya lebih besar kereta daripada orang yang semaya. Maka Masya Allah, akhirnya kita terpedaya dengan diri kita sendiri. Padahal dunia ni tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi SAW beritahu hakikat dunia kepada kita. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebelah sayap nyamuk, tuan-tuan. Tuan-tuan higak nyamuk sekejap lagi, tuan-tuan, soyok dia punya, kepak dia punya, kepak dia ni, sayap dia ni, ambil sebelah sayap dia ni, pergi bawa pergi kedai Cina, tuan-tuan. Kalau lambi-lambi boleh juga kita jual. Tapi ni sayap nyamuk nak jual lagu mana? Tetapi Masya Allah, kalau kita pergi hantar pun Cina kata awak ni tak betul dah ni. Otak awak ni ada selehing sikit, ada tak betul ni. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, hari ni orang yang kejar dunia ni, tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala, apalah awak pergi kejar benda yang hina.
Aku sediakan syurga untuk kamu akhirat yang tidak ada nilainya sekecil-kecil syurga yang mana Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba yang taat, besarnya adalah 2000 tahun perjalanan. Tuan-tuan naik kapal terbang daripada Malaysia 2000 tahun, maka sampai ke negara ujung sana baru ukuran syurga yang paling kecil yang Allah nak bagi pada kita di akhirat esok. Tapi kita hari ni duk berebut tanah di dunia ni lah. Palah untuk tanah sehekar, tanah 10 hektar, kita berkelahi, kita bergolok, kita macam-macam, putus saudara. Sebab apa? Tanah yang sekangkang kera kita rebut. Kerana dunia ni sempit. Sebab itulah ulama kita beritahu, dunia ni, seluruh dunia tak mampu nak tunaikan nafsu, hajat, syahwat satu orang manusia. Satu orang manusia ni, kalau kita duduk sorang-sorang jadi raja dalam dunia ni, tak tertunai lagi syahwat kita ni, nafsu kita ni. Sebab itu kita tengok hak ni nak, hak ni nak, hak ni nak. Kalau yang ni boleh ke aku, kalau yang ni jadi isteri aku, kalau yang ni rumah ni jadi milik aku, kalaulah ini aku punya, pangkat ini aku punya, kalaulah pulau ini aku punya. Tak dapat nak menyempurnakan nafsu satu orang manusia. Bayangkan dalam dunia ada 7 bilion manusia yang mana semua nak benda yang sama. Masya Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tidak jadikan dunia ni sebagai tempat untuk menunaikan nafsu kita, untuk menyempurnakan hajat kita. Tak boleh. Sebab Nabi dah beritahu dah lagu tu. Yang ketiga tuan-tuan, hadis Nabi SAW beritahu, amad dunia fil akhirah, tiadalah kesedapan, kelazatan hidup di dunia ni jika dibandingkan dengan akhirat. Maka kata Nabi SAW, kenikmatan yang kita kecapi dalam dunia ni pun, maka kata Rasulullah, akan berubah seumpama satu orang di kalangan kamu mencelupkan hujung jari dia dalam lautan yang luas, maka diangkat fal yanzur bima yarji', dia tengok banyak mana air melekat di hujung jari dia. Itulah banyaknya nikmat, ya? Nikmat dalam dunia ni tuan-tuan. Maka kita pun nak juga hak setitik tu. Orang bukan Islam pun nak kejar juga. Orang kaya pun nak kejar setitik. Orang miskin pun nak kejar setitik. Sebab tu kita pakat balah. Nak rebut benda yang sikit. Sebab itulah hari ni tuan-tuan rahmati Allah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, hantar Nabi kita wayak orang Islam ni tuan-tuan. Dunia ni penjara bagi orang beriman, penjara sementara tuan-tuan. Sebab itulah mengapa Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan kepada kita 1 bulan, kemudian Allah suruh kita sambut hari raya tuan-tuan. Apa falsafah dia? Sebenarnya kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, falsafah Ramadan dengan falsafah hari raya ni tuan-tuan, ibarat kata Allah Ta'ala bagi mesej dekat kita, wahai hamba aku, jadikan hidup kamu di dunia ni macam Ramadan. Hidup kamu 60-70 tahun ni, jadikannya macam Ramadan. Nescaya aku akan jadikan hidup kamu selepas mati macam Aidul Fitri. Masya Allah. Mudah je nak faham tuan-tuan. Falsafah puasa, kita puasa nafsu kita sampai mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala dah beritahu dah, wa amma man tagha, adapun hamba aku yang durhaka dalam kehidupan dunia, wa atharal hayatad dunya, dan hidup dia senantiasa mengutamakan dunia, pening kepala kerana dunia, kecil hati kerana dunia, menangis kerana dunia, doa pun minta dunia juga. Masya Allah. Allah kata fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggal dia adalah neraka jahim. Orang sibuk dengan dunia tuan-tuan. Memang kita tak boleh lari pada dunia, kita hidup dalam dunia, tetapi dunia tak boleh masuk dalam hati kita. Hari ni bila dunia masuk dalam hati manusia, tinggal perintah Allah, tinggal janji dengan Allah Ta'ala. Hidup cuma 60 tahun, tapi nanti balik ke alam akhirat merana dalam neraka berjuta-juta tahun, selama-lamanya tuan-tuan. Tak berbaloi langsung hidup kita. Tetapi Allah SWT beritahu, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut nak berjumpa dengan Allah, ya Allah, lagu mana aku nak berjumpa dengan Allah di padang mahsyar nanti? Amalan aku lagu mana, ya Allah? Dosa begitu banyak. Dosa dengan Allah pun banyak, dosa dengan manusia pun banyak. Istighfar tak lagi, taubat tak lagi, sembahyang qadha tak bayar lagi, puasa tak puasa dulu, tak bayar lagi, fidyah tak bayar lagi, hutang dengan Allah banyak lagi. Ya Allah, risaunya nak balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Hari-hari duk risau, hari-hari buat persiapan. Allah beritahu, nahan nafsa 'anil hawa, dia akan tahan semua hendak hawa nafsu dia. Memang semua orang dalam dunia, siapa tak nak kepada maksiat, siapa tak suka kepada kelalaian, siapa tak suka pada dunia, semua orang suka. Tetapi kita tahan nafsu kita sementara di dunia ni. Maka Allah beritahu, fa innal jannata hiyal ma'wa, aku sediakan syurga sebagai tempat tinggal yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Nanti masya Allah tuan-tuan,
Bila mana kita mati saja tuan-tuan, orang yang taat kepada Allah, orang yang tahan nafsu di dunia, orang yang taat perintah Allah, buat pengorbanan untuk Allah, bagi harta untuk Allah, bagi masa untuk Allah, bagi tenaga untuk Allah, fikir risau untuk agama Allah, sibuk untuk menyebarkan berdakwah agama Allah Ta'ala. Apa akan berlaku bila kita mati tuan-tuan? Allah SWT beritahu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang hidup di dunia mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kami ingat janji kami di alam roh dulu, kami istiqamah sampai mati, taat perintah Allah, istiqamah sampai mati, buat kerja dakwah tuan-tuan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila kita mati tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hantar malaikat-malaikat rahmat turun daripada langit tuan-tuan. Masya Allah. Allah buka ke tujuh pintu langit tuan-tuan. Maka di saat itu turun malaikat-malaikat. Masya Allah, kata Nabi SAW, pada hari meninggalnya satu orang mukmin daripada alam dunia ni, Allah hantar 60 malaikat rahmat datang daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mereka mari jumpa dengan jenazah tadi tuan-tuan, mereka akan terlebih dahulu masuk ke dalam kebun-kebun syurga. Mereka petik bunga-bunga raihan di tangan kanan mereka, bunga yang begitu wangi, dan mereka masing-masing akan keluarkan sehelai kain kafan yang diperbuat daripada sutera yang bernama dan yang begitu hebat, yang begitu istimewa, dan disapu pula kain tadi, kain kafan kita tadi disapu dengan kasturi yang bernama hanut, kasturi yang begitu wangi. Malaikat tadi gulung kain kafan tadi, bawa bentangkan di tepi jenazah yang akan bakal meninggalkan dunia tuan-tuan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan malaikat-malaikat rahmat masing-masing menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang terdapat dalam syurga. Masya Allah. Assalamualaikum tuan saudara saya yang mulia, kami datang ramai-ramai nak menyampaikan berita gembira kepada tuan, ucapan tahniah kepada tuan, syabas kepada tuan, kerana sesungguhnya dalam ramai-ramai hamba Allah di dunia, tuan telah terpilih menjadi calon ahli syurga. Masya Allah. Berkat pengorbanan tuan dalam kehidupan dunia, maka kan itu kami diperintahkan oleh Allah untuk ceritakan kepada tuan tiap-tiap satu daripada nikmat dalam syurga yang sedang menanti tuan. Kita beribadat di dunia ni tuan-tuan, bersusah payah dalam dunia, jangan kita ingat percuma, jangan ingat free. Seandainya Allah buka nikmat syurga pada kita di saat ini, kita tak sewa kerja lain dah. Kita tak akan nak lagi buat kerja lain. Hati kita tak berpaling lagi dah kepada lain. Hari ni kenapa kita duk kejar dunia sangat? Sebab tak nampak akhirat, tak nampak syurga. Sedangkan Allah SWT sebut dalam ayat yang saya baca tadi dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tak ada siapa makhluk yang bernyawa yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata kita. Yang seandainya Allah buka sikit saja nikmat syurga, kita nampak di saat ini bayangan syurga di depan mata kita, nescaya kita yang bersusah payah beribadah pada Allah, kita sembahyang bukan percuma, kita puasa bukan percuma, puasa 6 bukan percuma, hati kita akan tenang. Sebab apa rupa-rupanya Allah balas kita dengan sebaik-baik balasan. Sebab itu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hari-hari Allah hias syurga kita menjadi seindah-indahnya, lebih indah daripada semalam. Tahun ini syurga kita lebih cantik daripada tahun lepas, sehingga syurga kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau kami dah begitu cantik, kami dah begitu indah, bilakah waktunya ya Allah Engkau nak pulangkan ahli syurga ke pangkuan kami? Kami tak sabar nak layan mereka. Maka di saat itu Allah Ta'ala menjawab, yushiku ayyakun, masanya telah hampir tiba. Bila dunia kiamat, aku akan serahkan semua ahli syurga ke pangkuan kamu. Kamu akan layan mereka dengan sehebat-hebat layanan. Layanan yang pertama Allah bagi kepada kita, bila mana malaikat-malaikat tadi menciptakan nikmat dalam syurga. Wahai si fulan, ketahuilah oleh kamu sesungguhnya syurga kamu seluas begini, Masya Allah, pada kedudukan yang sekian, martabat kamu rupa-rupanya sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala telah ciptakan syurga, kata Nabi, tanahnya daripada kasturi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah syurga kita. Dan sesungguhnya pasir-pasir di dalam syurga kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbuat daripada butiran-butiran mutiara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu-batu kerikil dalam syurga adalah intan belian, permata lu'lu' dan marjan, Allah taburkan di seluruh dataran syurga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumput-rumput dalam syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran yang begitu harum. Dan di dalam taman-taman syurga penuh dengan bunga-bunga raihan
yang begitu wangi, dan di celah-celah dalam taman syurga, di celah-celah bunga, pokok-pokok bunga tadi, Allah alirkan 4 batang anak sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa, dan sungai tadi akan mengalir di bawah lantai istana kita. Lantai istana kita ni transparent, tuan-tuan. Ini sekarang ni kita tengok kapet tak nampak bawah, tuan-tuan. Tetapi nanti dalam syurga, lantai rumah kita boleh nampak air sungai mengalir di bawahnya, boleh nampak ikan mengalir di bawahnya. Kata Nabi SAW, sungai-sungai dalam syurga tidak ada tebing, tuan-tuan. Macam kita hari ni kena loncat dulu, panjat atas tebing, baru kita terjun masuk dalam sungai. Tetapi sungai dalam syurga, kata Nabi SAW, tidak ada tebing. Kita berjalan terus masuk dalam sungai, tuan-tuan. Masya Allah. Dan air sungai daripada sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa, yang mana kata Nabi SAW, birai-birai sungai tadi Allah Ta'ala letakkan butiran-butiran mutiara di atasnya, di tengahnya, di bawahnya, dan lantainya adalah daripada kasturi. Inilah sungai-sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam kebun syurga, kata Nabi SAW, Allah ciptakan pokok-pokok dalam syurga, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kamu boleh nikmati buah-buahan dalam taman syurga, boleh sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Kamu boleh makan buah-buah dalam syurga. Bila ahli syurga berjalan dalam taman-taman syurga, kata Nabi SAW, dahan-dahan pokok tersebut akan merendahkan di hadapan wajah ahli syurga, sambil buah-buah tadi akan mengatakan, wahai ahli syurga, eat me please, tolong makan saya Tuan. Kalau Tuan makan saya, kami akan begitu bangga. Ahli syurga petik buah tersebut. Kata Nabi SAW, bila dia makan, gigit-gigit, maka tempat dia makan akan bertangkuk semula, tuan-tuan. Dia akan bertangkuk sampai beribu-ribu tahun pun kita makan, tak akan habis buah-buah dalam syurga. Malaikat akan tegur, tuanku, jangan makan buah apple sekarang aja. Dalam syurga ni bukan ada apple saja. Ini buah pisang ada, ini buah manggis ada, buah durian ada. Kata Nabi SAW, tiap-tiap buah dalam syurga ni ada dia punya pokoknya di dalam syurga sana. Masya Allah, setiap pokok buah dalam dunia ni, Masya Allah. Orang Melayu suka makan buah tropikal, ya. Allah Ta'ala bagi buah-buahan tropikal untuk kita dalam syurga nanti. Orang Arab suka makan kurma, makan buah zabih, makan buah macam-macam. Allah bagi ikut kesedapan dia, ikut kelazatan dia. Inilah kenikmatan dalam syurga. Dan Nabi bayangkan kepada kita, rumah kita esok-esok dalam syurga, Masya Allah, dindingnya seketul batu daripada emas, seketul batu daripada perak, seketul batu daripada mutiara, seketul batu yang daripada permata zabarjat yang berwarna hijau, seketul batu daripada permata delima yang berwarna merah, wa milatuha al-misk, dan simennya adalah daripada kasturi, kata Nabi SAW. Bila Nabi cerita ni, tuan-tuan, pada para sahabat, hari-hari dengar cerita syurga, tuan-tuan. Sebab itulah para sahabat mereka bersemangat, nak mati syahid jelah Allah pun tak apa, nak korban apa saja pun untuk Allah tak apa. Sebentar, sekejap saja kita berkorban untuk Allah di dunia, bukan lama pun, 60-70 tahun. Syaitan yang membayangkan jauhnya, Allahu Akbar, sampai bila kita nak semaya ni ustaz? Sampai bila kita nak mengaji ni? Sampai bila kita nak memakmurkan masjid, nak iktikaf dalam masjid? Sampai bila nak berzikir pada Allah? Sampai bila nak jadi orang baik? Letih dah jadi orang baik ni, kata. Setengah orang kata. Tuan-tuan, tak lama, tuan-tuan. Bulan puasa baru ni, tuan-tuan, kita tengok dalam kampung kita, berapa ramai orang meninggal, tuan-tuan. Orang kampung saya bulan minggu lepas, tuan-tuan, budak perempuan umur 34 tahun meninggal dunia, tuan-tuan. Kena gigit lipannya mati dah, tuan-tuan. Kita bayangkan hidup kita bila-bila masa saja akan kembali pada Allah. Tetapi kita belum tunaikan lagi janji kita dengan Allah. Janji kita nak bagi seluruh nyawa kita untuk Allah, seluruh harta kita untuk Allah, seluruh apa yang kita miliki kita nak bagi untuk Allah. Kita belum bagi lagi. Kita banyak bagi untuk diri kita sendiri saja, bagi untuk keluarga kita, belum lagi bagi untuk agama Allah Ta'ala. Sebab itulah hari ini sebagai tanda kita sayang pada agama Allah Ta'ala, maka selaku orang beriman, tuan-tuan, kita kena gabungkan dua perkara dalam diri kita, baru kita akan jadi orang sempurna, tuan-tuan. Kalau satu perkara tak cukup. Sebab itu orang beriman yang sempurna, dia kena gabungkan dalam diri dia antara ibadah dan dakwah, tuan-tuan. Tak cukup ibadah saja. Hari ini kebanyakan umat Islam di seluruh dunia semuanya beribadah, semuanya ahli ibadah, semuanya ahli solat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, kemuliaan umat akhir zaman adalah di samping mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka juga ada fikir untuk agama, tuan-tuan, fikir untuk dakwah, tuan-tuan.
Kita kena fikir macam mana nak tarik seramai mungkin orang di sekeliling kita, termasuk orang Islam sendiri pun. Ada setengah orang kata nak dakwah lagi, dakwah orang kafir, apa dakwah orang Islam. Kita tengok sendirilah orang Islam kita pun. Dalam surat khabar hari-hari kita baca, yang bunuh orang tu siapa? Yang isap dadah tu siapa? Ya, yang pukul mak, pukul ayah tu siapa? Tuan-tuan, kalau kita baca surat khabar, jarang-jarang dengar cerita orang Cina bunuh orang. Semalam baru dengar orang Cina bunuh satu keluarga. Itu sekali kita dengar. Tapi orang Islam kita hari-hari, kalau pergi penjara mana-mana, tak? Paling ramai orang Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan, hari ni kita ni selaku umat Islam, selaku imam dalam dunia ni, kita baiki diri kita dulu, insya-Allah. Baiki rumah tangga kita dulu, produk kita comel dulu, baru kita boleh jual pada orang lain. Sebab itulah hari ni tuan-tuan rahmati Allah, dan antara program yang kita akan anjurkan sepanjang kita duduk sini, nak padah, nak panggil seramai mungkin masyarakat di sekeliling kita mari ke masjid, tuan-tuan. Sebab kita tahu hanya di rumah Allah Ta'ala, hanya di masjid saja tempat kita mengislahkan diri kita, tempat untuk kita baiki diri kita, tuan-tuan. Macam mana hari ni bila orang sakit, walaupun pergi jumpa macam-macam tok bomo, tapi selagi tak jumpa doktor pakar, selagi tu dia rasa tak puas hati, rasa tak cukup ni. Baru jumpa tok bomo ni rakyat kata ubah dia lagu ni, makan-makan tak siap, jumpa pula tok bomo ni, ustaz ni, tak baik juga. Last sekali nak cari hospital juga. Samalah juga tuan-tuan. Hari ni macam-macam kaedah kita buat nak tarik orang kepada agama, tuan-tuan. Nak baiki umat ni, macam-macam cara dah buat. Tetapi tuan-tuan tak berjaya. Sebab apa? Tak akan berjaya nak tarik orang pada agama, melainkan kena bawa cara Nabi. Kena bawa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina para sahabat. Sahabat Nabi yang dulu masya-Allah, mereka ni bukan sekadar orang yang terlibat dengan dosa-dosa besar, tetapi dosa paling besar itu dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Tetapi lagu mana para sahabat Nabi yang kasih kepada 360 berhala, yang Masya Allah tanam anak perempuan hidup-hidup, minum air arak dalam tengkorak musuh. Masya Allah, hebatnya diorang ni dalam bidang ini. Mereka berperang, saudara, 120 tahun orang Madinah. Kalau dapat kepala ketua musuh tu, dia akan penggalkan, korek otak tu, tuan-tuan, bawa keluar otak dia, cuah air arak dalam otak tengkorak telah diminum air arak, tuan-tuan, dengan darah-darah sekali, tuan-tuan. Nak cerita teruknya para sahabat Nabi sebelum Islam. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, lagu mana Rasulullah SAW mendidik mereka, mengubah mereka. Dalam masa beberapa tahun, 23 tahun, orang yang dulunya bakal ahli neraka, tetapi Nabi SAW boleh tunjuk sebentar lagi daripada pintu sekian akan masuk ahli syurga. Masya Allah, para sahabat Nabi pakat tengok, Muhammad siapa ahli syurga? Orang kampung kita ni, rupanya Masya Allah Muhammad ni, Masya Allah, kita ingat dia orang biasa, rupanya ahli syurga. Masya Allah. Inilah kemuliaan-kemuliaan, sehingga Nabi sebelum wafat telah sediakan 124,000 calon-calon ahli syurga, tuan-tuan. Orang muhajirin dan ansar. Sahabat Nabi bukan sekadar masuk Islam beribadat, tidak, tetapi sahabat Nabi di samping Islam dia ada fikir dakwah, tuan-tuan. Kita fikir ke zaman 1400 tahun dulu, dengan tak ada teknologi, tak ada kereta, tak ada kapal terbang, tak ada kereta api, para sahabat Nabi boleh sampaikan agama ke tempat kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita lagi nak pergi Mekah kumpul duit, semua hidup kumpul duit, tak dapat-dapat lagi, tak lepas-lepas pergi Mekah, tuan-tuan. Tapi sahabat Nabi duduk Mekah, duduk di Madinah, sampai ke Malaysia, sampai ke Indonesia, sampai ke India, sampai ke Afrika, sampai ke China, sampai ke Eropah untuk sebarkan Islam. Sehingga ada orang yang, tuan-tuan, di Eskimo, tempat ujung dunia dah, tuan-tuan, dalam salji ada jenazah para sahabat duduk atas unta, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lagu mana fikir dakwah dia, tuan-tuan. Sebab itulah Islam tersebar, tuan-tuan. Hari ni kita duk risau, apalah orang Kristian ni kuat sangat, hebat dia, kata ujung-ujung dunia, dalam kampung-kampung semua boleh dia masuk. Masya Allah, sebarkan agama dia. Kita pakat marah anak muda kita masuk Kristian, anak muda kita ikut cara hidup orang barat, kita pakat risau. Tetapi tuan-tuan, kita lupa, kita tak buat dakwah, tuan-tuan. Sebab itu jadi lagu tu. Sahabat saya, tuan-tuan, 10 orang daripada Jeratut pergi berdakwah di Manado, tuan-tuan, di Indonesia. Masya Allah, masuk dalam kapal terbang, tuan-tuan. Masya Allah, kita ingat hebat dah kita ni, 4 bulan keluar jalan Allah Ta'ala ni, hebat dah rasa. Besar dah tu. Orang kampung bukan tu, lama pergi 4 bulan, 3 hari padahal, apa lagi 4 bulan tu. Rupanya Masya Allah berkenalan dengan
salah seorang daripada ramai-ramai passenger, dia kata, Masya Allah, passenger tadi tanya, tuan nak pergi ke mana? Kami nak pergi Manado. Buat apa? Berdakwah. Wah, Masya Allah. Selama apa? 4 bulan. 4 bulan aja. Masya Allah. Berapa orang? Ahli-ahli ni berapa orang? 10 orang. Masya Allah. Minta maaf royak. Apa nak royak sikit dia kata. Berapa? Ini kami ni orang Kristian, nak berdakwah di Indonesia paling kurang 10 tahun kami datang. Ya? Dan ini kami punya ahli kami ni satu kapal terbang. Ini daripada ujung sana sampai ujung sana semua pendakwah Kristian berlaku. Ni wakil orang Islam cuma 10 orang saja, masya-Allah. Sikit sangat dia kata. Masya-Allah. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, kita tak akan faham benda ni kalau kita tengok daripada pandangan satu sudut, satu dimensi. Bapalah demo ni tubik jalan Allah Taala, keluar awak gapo ni 3 hari, 40 hari, 4 bulan ni. Sebenarnya tuan-tuan, kita sayang ke agama kita tuan-tuan. Orang sayang ke agama tuan-tuan, macam kita sayang ke rumah kita. Kalau rumah kita terbakar tuan-tuan, takkan nak duduk dalam lagi. Kena tubik luar lah tuan-tuan. Tubik kita cara, kita padam, kita buat gapo, buat usaha. Maka ni tuan-tuan, agama kita dalam keadaan sangat-sangat kritikal. Dalam sangat-sangat nazak tuan-tuan. Tu orang tua-tua, kita orang tua-tua semaya di masjid ni, kita risau juga bila pok-pok muda ni nak mari. Kita nak mati lelah dah. Tapi orang muda tak mari lagi ke masjid. Sampai bila tuan-tuan? Maka sebab itulah tuan-tuan, di samping kita beribadah, kita kena ada fikir umat, fikir Nabi tuan-tuan, fikir para sahabat. Itu macam mana nak bawa seluruh dunia ni dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka kan itulah tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni tuan-tuan, beribu-ribu orang masuk Islam pun dia tak berubah, tak jadi riak tuan-tuan. Kita hari ni pelik tuan-tuan. Seorang masuk Islam jadi riak dah. Satu orang Islam masuk Islam di tangan kita, jadi riak selalu dah kita. Satu orang yang jauh pada agama, dekat dengan agama, bertaubat di tangan kita, itu orang tu dulu dapat hidayah tu, sayalah tu. Yalah, Allahu Akbar. Sahabat Nabi 3 buah negara. Zaman Sayyidina Umar mengislamkan negara Morocco, negara Algeria, negara Tunisia. 3 negara masuk Islam tuan-tuan. Sahabat Nabi Uqbah bin Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu bawa kuda dia terjun dalam laut tuan-tuan sampai parah dada. Lepas tu dia angkat tangan, Allahumma syahid, ya Allah, aku jadikan engkau sebagai saksi. Kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam telah sudah tidak ada di dunia, Nabi telah meninggalkan kami, tetapi kami tetap ingat wasiat Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Kerana sabdaan ini kami telah sampai ke hujung dunia, wahai Allah. Maka sekarang ni kami telah Islamkan 3 buah negara, wahai Allah. Maka kami akan berhenti sampai di sini saja. Kenapa? Kami dah yakin di sebalik daripada laut ini sudah tidak ada lagi manusia. Tetapi kalau kami dapat berita, kami dapat tahu di sebalik laut ini masih ada lagi satu orang manusia hidup di dunia, belum lagi dapat kalimah la ilaha illallah, kami akan pacu kuda ini walau apa cara sekalipun untuk sampai ke seberang sana, supaya tak akan tinggal satu orang pun hidup di dunia dalam keadaan belum beriman pada Allah Ta'ala. Inilah hebatnya semangat yang ada pada para sahabat. Sedangkan mereka ni mu'allaf tuan-tuan. Sahabat Nabi bukan orang Islam awal asal macam kita. Sahabat Nabi ni mu'allaf, tetapi fikir agama, fikir dakwah, fikir umat ni, kalau boleh setiap orang mesti mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan benda ni tak akan berlaku selagi kita tak keluar daripada rumah kita. Kalau kita duduk dalam rumah kita. Sebab itulah bila mana Allah nak suruh Nabi kita berdakwah, Allah beritahu, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut. Supaya kita ni duduk dan selimut belakang lagi ni, tak tubik lagi ni tuan-tuan. Tak tubik pada rumah kita. Qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan kepada umat kamu. Wa rabbaka fakabbir, ceritakan kebesaran Allah pada umat, keagungan Allah pada manusia. Ceritakan kemuliaan kalimah la ilaha illallah kepada mereka, supaya mereka akan sedar apa tujuan kami mari ke alam dunia, supaya mereka balik ke alam akhirat mereka tak rugi, mereka tak menyesal. Sebab itulah Nabi SAW semangat dia, kalau boleh tak ada seorang pun umat aku menjadi ahli neraka, kalau boleh seluruh umat aku jadi ahli syurga. Ini keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tak bangga tengok umat dia rumah besar-besar tuan-tuan. Yang ini kita kata orang Islam kena hebat, kena nampak ekonomi hebat, supaya orang kafir takut dengan kita. Tak takut tuan-tuan. Nabi dah kata dah, aku tak bangga pun tengok umat aku kaya raya. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, yang membanggakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
bila Nabi tengok satu orang umat yang jauh daripada agama, dulu tak sembahyang, tetapi dengan berkat dakwah kita dia jadi ahli solat. Dengan berkat dakwah kita tuan-tuan, dia jadi kekasih Allah, jadi wali-wali Allah. Ini yang akan menyebabkan Nabi kita bangga dalam kubur sana tuan-tuan. Nabi tak bangga dengan kita punya kehebatan kita, tetapi Nabi bangga bila satu orang umat dia masuk Islam. Pernah pada masa zaman Nabi SAW, Nabi hantar jemaah Khalid Al-Walid keluar ke Yaman tuan-tuan selama 6 bulan tuan-tuan berdakwah. Khalid Al-Walid dakwah, kabilah Hamadan dakwah. Tapi kabilah Hamadan tetap ke hati, tak terbuka hati nak masuk agama Islam. Akhirnya Nabi tarik balik jemaah Khalid Al-Walid, hantar jemaah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam masa beberapa lama, tiba-tiba Sayyidina Ali hantar surat kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bergembiralah kamu, sesungguhnya kabilah Hamadan telah memeluk agama Islam. Nabi dapat surat tadi tuan-tuan, Nabi terus sujud syukur di hadapan Allah Ta'ala. Nabi menangis kegembiraan, ya Allah, selama ini puas kami pujuk kabilah Hamadan beriman pada Engkau ya Allah. Maka hari ini dengan berkat tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Engkau telah buka pintu dakwah, pintu hidayah kepada kabilah Hamadan. Nabi bangun daripada sujud, Nabi kata, Assalamu ala Hamadan, sejahtera untuk kabilah Hamadan, sejahtera untuk kabilah Hamadan, sejahtera untuk kabilah Hamadan. Begitu seronoknya Nabi bila satu kabilah umat dia masuk Islam tuan-tuan. Bayangkan hari ini tuan-tuan dan rahmat Allah, kalau seluruh dunia satu hari nanti berkat usaha dakwah kita, seluruh dunia datang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kerja dakwah di seluruh dunia sedang berjalan, dan seluruh dunia manusia sedang datang pada agama. Seluruh orang kafir sedang masuk Islam tuan-tuan. Usaha agama sedang marak, jemaah sedang bergerak di Argentina, jemaah sedang bergerak di Brazil tuan-tuan, jemaah sedang bergerak di berbagai-bagai tempat dalam dunia. Hari ini tuan-tuan, sebelum kita mati, kita kena ambil bahagian tuan-tuan. Jangan kita rasa kita tak ada kena mengena dengan kerja agama. Semua orang, seluruh umat Nabi kita Muhammad SAW bertanggungjawab terhadap usaha agama. Sebab itulah di atas maksud itulah Masya Allah, jemaah kami akan berada di tempat tuan-tuan selama 3 hari. Walaupun kita datang atas tiket awalnya untuk kita punya program kita hari ini, tetapi alang-alang datang tuan-tuan, kita mari untuk 3 hari selalulah, sambil-sambil kita bantu-bantu orang tempatan. InsyaAllah kita sama-sama bergotong royong. Kerana apa tuan-tuan? Agama ni agama kita. Macam mana rumah-rumah kita, kalau rumah kita kotor, kita tak akan suruh orang lain tolong cuci. Kalau kereta kita kotor, kita tak akan suruh orang lain tolong basuhkan. Dan kalau kita buat kerja tu tuan-tuan, tak perlu orang bayar, tak perlu orang puji pun. Oh, rajin sungguh dia ni cuci kereta dia, Masya Allah, tak perlu puji pun. Sebab apa? Kereta kita. Kalau kita tolong basuh kereta jiran kita, baru orang kata rajin. Kalau cuci kereta sendiri, tak perlu kata rajin, sebab kereta saya sendiri. Ini tanggungjawab saya. Sama lah dengan agama tuan-tuan. Oh, rajin sungguh dia tu. Masya Allah, buat dakwah sungguh dia, hebat sungguh dia tu. Sebenarnya tak hebat apa pun. Sebab apa? Agama ni agama kita, lebih bernilai daripada nyawa kita tuan-tuan. Agama, kalau tak ada agama, kiamat dunia ni tuan-tuan. Sebab itulah hari ni kita kena sama jaga-jaga agama tuan-tuan. Lebih-lebih lagi di akhir zaman. Nabi kita dah tak ada dah tuan-tuan. Nabi dah tak ada, pakat terima hakikat. Nabi tak akan kembali semula ke alam dunia buat kali yang kedua. Apa pun terjadi pada agama, kita lah sebenarnya yang bertanggungjawab. Kita lah sebenarnya akan dipersoalkan di hari kiamat. Kalau hari ni kita tengok orang amal agama, itu adalah berkat daripada usaha kita. Tetapi kalau hari ni kita tengok umat jauh daripada agama, berarti kita belum buat apa-apa usaha untuk kita tarik manusia dekat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah telah bagi taufik hidayat. Allah buka pintu hati kita insya-Allah. Sebelum kita mati, pasti kaki kita akan berjalan di jalan Allah Ta'ala untuk sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di atas maksud itu insya-Allah semua kita sedia insya-Allah. Pakar-pakar azam insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin pada masyar. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil ali wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna wa waffiqal muslimina jami'an lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amal wal fi'li wan niyyati wal huda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma
وردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أحيي الدين كله في العالم كله اللهم انشر الهداية كله في العالم كله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مولانا دعوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله